akan ke Pahang di mana kejayaan 3 pelajar Mahat Tahfiz Pahang menang Anugerah Pencipta Muda Antarabangsa di Indonesia awal bulan ini, dan antara paparan berita dari Pahang. Dan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut, kita terus saja berita langsung bersama Jasmi Faizal Muda di studio berita RTM di Kuantan. Silakan Jasmi. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 pelajar Mahat Tahfiz Negeri Pahang MTNP mencipta nama di peringkat antarabangsa apabila memenangi anugerah peringkat emas pada pertandingan akhir Anugerah Pencipta Muda Antarabangsa ketiga di Surabaya, Indonesia. Pertandingan itu dianjurkan Persatuan Promosi Reka Cipta dan Inovasi Antarabangsa dari 6 hingga 8 September lalu. Ketiga-tiga pelajar itu ialah pelajar tingkatan 4 Muhammad Ali Furkan Abdul Ghani, Muhammad Afiq Iqmal Muhammad Yusof dan Sofia Balkis Muhammad Faisal. Mereka menghasilkan inovasi duo jeli madu tinggi antioksida mencegah dan merawat penyakit radikal. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MTNP, Datuk Zulkifli Ali, inovasi itu dihasilkan pelajar berkenaan dengan kerjasama Yayasan Pahang dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Cawangan Kuantan. Hasil kajian mereka menemukan khasiat dan kebaikan campuran 2 madu keluaran tempatan iaitu madu tualang dan madu kelulut yang boleh mencegah kanser dan merawat penyakit radikal berkaitan kardiovaskular. Kumpulan pelajar itu menjalankan kajian terperinci selama 5 bulan di Makmal UIAM dalam proses menghasilkan produk jeli berasaskan campuran madu. Sekarang ni kami dah sediakan produk yang mana secara teorinya kami ukur dari segi antioksidan, flavonoid, phenolic content dan juga DPP-HSA yang mana mengatakan kami punya produk ni mempunyai antioksidan yang lebih tinggi. Dan untuk mendapatkan kepastian yang lebih mendalam, kami akan buat kajian kami terhadap haiwan, yang mana kami akan buat animal testing kepada arnab dan juga tikus. Kajian yang dijalankan kumpulan pelajar ini adalah yang pertama dan belum pernah diketengahkan mana-mana pihak di negara ini. Hampir 70% daripada 203 taska berdaftar di negeri ini masih tidak mampu melaksanakan perintah gaji minimum PGM iaitu RM1,000 sebulan. PGM dibuka kuasa pada 1 Julai lalu menyebabkan 36 taska menamatkan operasi. Ekoran tidak mahu menanggung pelbagai kos bayaran. Pegawai biasa, okey. Menurut Presiden Persatuan Pengasuh Pahang Zubaidah Husin, pihak persatuan tidak menolak perintah pelaksanaan itu, namun kerugian yang ditanggung menyebabkan bantuan pihak kerajaan diperlukan dalam menangani masalah tersebut. Katanya bagi melaksanakan perintah tersebut, pengurusan taska tiada pilihan selain menaikkan yuran yang rata-rata tidak mampu ditanggung pihak ibu bapa. Jadi saranan kita saranan serta mengasuh supaya mereka ni dibantu, ibu bapa dibantu, kanak-kanak dibantu dengan subsidi-subsidi yang sebelum ni pernah diberi. Okey, kalau sebelum ni diberi per kapita, mengikut per kapita, tapi kita minta kali ni kalau sekiranya kerajaan ingin bantu ibu bapa atau kanak-kanak, so bayaran subsidi itu diberi kepada semua kanak-kanak di negeri Pahang lah. Bagi menampung kenaikan kos itu, sesetengah pengusaha taska terpaksa mencari inisiatif lain bagi menambah pendapatan kerana yuran taska berdaftar tidak boleh dinaikkan serta-merta kerana kebanyakan ibu bapa berpendapatan terendah dan sederhana. Memang banyak beza sebab macam saya di Bentong memang tak boleh nak naikkan harga sampai 400 sebab kita faham pendapatan parent di sana memang kebanyakan 2,000, 3,000. So kalau kita naikkan sampai 400 memang parent akan larilah. Bagaimanapun bagi sesetengah ibu bapa, mereka boleh menerima keperluan menaikkan yuran, namun langkah itu mesti seiring dengan perkhidmatan selain pada kadar yang tidak membebankan. Ya, kalau pengusaha ingin menaikkan yuran bulanan tu, kita tengok pada servis lah. Maksudnya servis apa yang taska atau tadika tu boleh provide pada anak kita. Tapi bagi ibu bapa yang kurang pendapatan mungkin jadi masalah lah kepada mereka. Dan kalau kerajaan sedia bagi subsidi untuk menanggung dan menampung sedikit yuran bulanan tu, kami sebagai ibu bapa ni rasa sangat berbesar hati. Persatuan Pengasuh Pahang juga tidak membantah perintah gaji minimum kerana dianggap berpatutan dengan beban kerja pengasuh. Namun pada masa sama, kadar yuran sekarang antara RM350 hingga RM400 sudah lagi tidak dapat menampung operasi taska.
Perpustakaan desa baru di Kampung Kuala Sentor di Maran merupakan satu lagi kemudahan infrastruktur yang lebih moden dan kondusif untuk dinikmati penduduk setempat di Pahang. Ia merupakan perpustakaan kedua di negeri ini dari keseluruhan 62 perpustakaan desa yang memiliki reka bentuk dan ruang bacaan santai berkeluasan 100 kaki persegi. Perpustakaan yang dibina dengan kos lebih RM400,000 itu menjadi penggerak kepada masyarakat untuk membudayakan gedung ilmu. Ia siap dibina Februari lalu dan ternyata memberi manfaat pada seluruh penduduk tanpa mengira peringkat umur. Bangunan yang baru ini sikit sebanyak telah pun merubah landscape Kampung Kuala Sentor ini secara amnya, dan yang lebih penting, yang lebih bermakna adalah memberi keselesaan kepada seluruh warga penduduk dari segi semua lapisan masyarakat, sama ada yang kecil, dewasa, dapat memenuhi dan juga dapat memanfaatkan dengan kewujudan dengan adanya perpustakaan baru ini. Bagi penduduk, perpustakaan desa ini memudahkan mereka mendapatkan bahan bacaan yang diperlukan tanpa perlu ke bandar. Ada yang dekat kampung ni, senang kita nak datang. Bila-bila masa kita datang. Jadi saya suka dan bersyukurlah dengan adanya terbina perpustakaan baru ni. Esko Pembangunan Wanita dan Keluarga Komunikasi dan Multimedia Negeri Datuk Shaniza Samsudin meminta JKKK mengambil inisiatif mewujudkan budaya membaca dalam kalangan penduduk setempat. Dapatkan sekadar buku semata-mata ya. Dia ada kemudahan internet, kemudahan komputer, ada permainan-permainan untuk anak-anak ya. Kita ada majalah, dan konsep perpustakaan tu kita kena lebih terbuka sikitlah, bukan sekadar pinjam ataupun baca dalam perpustakaan. So mungkin persekitaran perpustakaan tu sendiri akan kita tengok, kena pasti supaya dia mesra untuk jadikan tempat membaca ya. Paparan itu tadi mengakhiri semangat berita dari negeri Tok Gajah. Untuk berita seterusnya kita kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.